Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan puji-pujian dan juga selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami di TV1 pada saat dan ketika ini. Seperti biasa, Khamis malam Jumaat kita mengikuti forum perdana ehwal Islam, dan pada malam ini kami bersiaran dari Auditorium Jakim, Komplek Islam Putrajaya. Forum pada malam ini dibawakan kepada anda oleh Jakim dan juga RTM, ditaja oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Forum yang dianjurkan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan tahun 1443 Hijri bersamaan tahun 2021 Masihi dengan tema Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Malam ini kami bawakan kepada anda dua orang ahli panel yang cukup istimewa untuk mengupas satu topik juga yang sangat menarik. Molek kalau saya perkenalkan panel kita pada malam ini. Di sebelah kiri saya ini, di tengah-tengah ini, seorang tokoh yang sangat dikagumi. Yang berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum, Wabi. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, Alhamdulillah, Wabi. Terima kasih, Wabi, kerana sudi menjadi tetamu Forum Perdana Ehwal Islam. Sama-sama kasih bisa jumpa saya pada malam ni. Alhamdulillah. Dan panelis kita yang kedua ini, kalau melihat kepada poster yang tersebar sebelum ini, kata kenapa pula Forum Maulidur Rasul ni jemput pakar undang-undang ni. Ini dia saya perkenalkan, tidak asing lagi. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa agaknya pertimbangan yang Prof buat untuk menerima jemputan forum perdana pada malam ini? Saya fikir ni satu penghargaan untuk saya lah, untuk berkongsi sedikit sebanyak yang saya ada tentang perlembagaan dan Islam. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Saya ditemani dengan rakan setugas saya, Ustaz Nabil Ahmad. Baju purple malam ni sama dengan backdrop. Tempah khas Ustaz. Sempena dengan sambutan Maulidur Rasul kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah Ustaz. Okey, alhamdulillah. Mungkin ada sesuatu menarik forum perdana ehwal Islam kita pada malam ini di mata Ustaz. Betul Ustaz. Sesuatu yang kita akan bawakan perbincangan menelusuri tema kita pada tahun ini ialah untuk membentuk rasa cinta kepada negara berasaskan kepada maqasid syariah. Dan sudah pasti kita sebagai warga Malaysia rasa beruntung berada di bumi yang cukup bertuah ini. Apapun Ustaz, pada malam ini kita tak buka lagi gelanggang forum perdana sebab kita akan bersama dalam majlis zikir dan selawat yang akan dipimpin oleh dua orang imam besar. Saya perkenalkan yang akan bersama dengan kita iaitu Fadil Ustaz Haji Salahuddin Haji Ghazali, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya, dan juga Fadil Ustaz Ihsan Muhammad Husni, Imam Besar Masjid Negara. Dan turut bersama dengan kita Ustaz, iaitu kita nak mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Abdul Aziz bin Yusof, Ketua Pengarah Jakim, bersama dengan timbalan-timbalan Ketua Pengarah Jakim. Juga bersama dengan kita ialah ketua-ketua agensi di bawah Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam aplikasi Google Meet untuk mengikuti majlis zikir dan selawat serta pimpinan doa yang akan dipimpin oleh kedua-dua imam besar kita. Dan saya persilakan kepada kedua-dua imam besar kita untuk meneruskan. Dipersilakan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصالح
الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما رأينا العيس حنت بالسرى إلا إليك والغمامة قد أظلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ به مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي بعثه الله للإيمان مناديا وإلى الشريعة الغراء هاديا وداعيا وإلى المعروف آمرا وعن المنكر ناهيا ونشر في الناس مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والإخاء حتى صار الناس بعد ذلك بنعمة الله إخوانا وعلى آله وصحبه الذين سلكوا طريقه واتبعوا نهجه وهديه اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم ya Allah di malam yang penuh barakah ini kami zahirkan rasa kesyukuran atas segala nikmat dan anugerah-Mu yang tidak terhingga dan lantaran itu ya Allah jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang beriman bertakwa berilmu berakhlak mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat Allahumma ya Allah ya Tuhan kami sempena sambutan Maulidur Rasul ini kami memohon apalah kiranya dengan kudrah dan iradah-Mu Engkau titipkan kami kekuatan untuk kami mengimbau perjuangan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan sunnah dalam kehidupan menyantuni ummah dalam segenap lapangan Allahumma ya Allah ya Tuhan kami pohon padamu agar Engkau berikanlah hidayah dan petunjuk kepada hati kami perkukuhkanlah perpaduan antara kami dorongkanlah kami untuk melaksanakan tugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab
peliharalah tindakan kami daripada sebarang penyelewengan dan kesalahan. Allahumma ya Allah, kami pohon agar Engkau pelihara kami, pemimpin-pemimpin kami, agar diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi mihnah dan ujian. Kekalkanlah negara kami dalam keamanan, kesejahteraan dan keharmonian, dan hindarkanlah kami daripada wabak penyakit, khususnya COVID-19. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, terima kasih di atas pimpinan zikir, selawat dan juga doa yang dipimpin oleh Al-Fadhil Tuan Haji Ihsan Muhammad Husni, Imam Besar Masjid Negara, dan juga Al-Fadhil Ustaz Salahuddin bin Haji Ghazali, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya, dan serta seluruh warga agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri seketika nanti. Dan apapun saudara, selepas ini kita akan mengikuti kupasan forum Perdana Ehwal Islam, dan sementara itu kita berhenti rehat seketika. Kepada anda yang baru sahaja bersama dengan kami di TV1, anda sedang mengikuti Forum Perdana Ehwal Islam sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan tahun 1443 Hijri bersamaan 2021 Masihi. Kami bawakan kepada anda dua orang tokoh yang istimewa bersama-sama di pentas Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini, seperti yang telah saya perkenalkan di awal rancangan tadi, Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan juga yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, salah seorang pakar perlembagaan di negara kita ketika ini. Tajuk yang akan kita kupaskan sempena sambutan Maulidur Rasul iaitu Satukan Cinta. Tanya saja kepada umat Islam, Muslim yang mana sekalipun, kita akan menzahirkan bahawa kitalah yang merindui dan mencintai Nabi SAW. Namun persoalannya, bagaimanakah perasaan kasih, sayang dan juga cinta yang ada dalam diri kita itu dapat kita satukan, dapat kita gabung jalinkan agar Nabi yang sama, Rasul yang sama menjadi panduan untuk seluruh umat di atas muka bumi ini. Mengupas persoalan ini, saya ingin membuka pentas gelanggang perbincangan kita malam ini dengan panel kita yang pertama, Yang Berhormat Tuan Haji Idris. Kalau kita bercakap tentang sambutan Maulidur Rasul, bercakap tentang kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sebagai naratif biasanya kita akan mengatakan bahawa Rasulullah SAW sebagai membawa rahmat kepada seluruh alam. Sebagai umat Islam, pasti kita meyakini dan kita percaya kehadiran Rasulullah, kelahiran Rasulullah itu membawa pelbagai erti kerahmatan buat umat Islam. Tetapi bagaimana untuk kita memberi keyakinan kepada rakan-rakan kita yang lain, bangsa yang lain, penganut yang lain, tentang bahawa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sememangnya juga membawa rahmat bukan saja untuk orang Islam, bahkan kepada seluruh umat manusia atas muka bumi ini. Sebagai mukadimah, YB silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, rakan panel saya pada malam ini orang yang disegani, iaitu Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu daripada UiTM, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kuutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Hebatnya Nabi kita, Rasul kita, pemimpin yang agung. Banyak juga pemimpin-pemimpin dunia ni yang kita puja, yang orang puja di atas dunia. Seperti mana Lenin, Karl Marx, Mao Zedong, Zhou Enlai, Soekarno. Tapi bila mereka meninggal,
orang sudah tidak ingat macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nak menunjukkan baginda adalah merupakan insan yang cukup agung dan cukup hebat. Dalam konteks boleh kita bicarakan tentang hal bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dia juga membawa rahmat kepada sekalian alam. Artinya apabila dengan perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarannya mengajar kepada kita sebagai umat Islam untuk ketika kita bertaayush ataupun kita bermuamalat ataupun kita bergaul dalam masyarakat, maka sudah tentu perkara-perkara diajar kepada kita melalui ajarannya dengan memberikan satu amaran. Jangan kamu melakukan suatu perkara yang dilarang oleh agama kita. Antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kamu menghina sembahan Tuhan orang lain. Nanti mereka juga akan hina sembahan kita dalam keadaan mereka itu jahil ataupun mereka tidak tahu. Maka sebab itu dalam hal ini nak menunjukkan tentang Nabi SAW telah pun menunjukkan satu garis panduan yang jelas kepada kita. Untuk memastikan kita ini ketika kita hidup, mesti kita berada di dalam keadaan suasana yang diajar oleh agama kita. Kita tidak boleh untuk menyakiti orang lain, termasuklah juga dari kalangan orang-orang bukan Islam. Cuma di sana ada garis panduan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah taala tak larang kamu untuk kamu tidak tak larang kamu daripada buat baik dengan orang yang tidak bunuh kamu, tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, malahan kamu kena berlaku adil kepada mereka. Ini garis panduan kasar yang Allah Subhanahu wa taala beritahu, petunjuknya ialah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Terima kasih YB di atas penjelasan itu yang dapat saya simpulkan rahmatnya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kita mengambil sifat ataupun pengajaran yang dibawa oleh ajaran agama Islam itu sendiri. Yang mana Islam yang bermaksud selamat, sejahtera, keamanan. Artinya kalaulah seluruh umat manusia ini faham, beramal dengan ajaran Islam itu sendiri, sudah pasti cinta itu dapat disatukan. Terima kasih atas mukaddimah yang begitu mantap dibawa oleh yang berhormat panel kita yang pertama. Prof, kalau kita melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam tajuk yang kita kupas, satukan cinta, kita ingin melihat bagaimana Rasulullah SAW mengatur strategi satu persatu untuk menyatukan bangsa ataupun kaum Arab pada ketika itu. Kita melihat dalam perlembagaan Madinah ataupun Piagam Madinah yang mengandungi 47 fasal umpamanya. 23 daripadanya adalah tentang fasal antara hubungan Islam sesama Islam. 24 fasal yang lain adalah tentang hubungan Islam dengan bukan Islam. Ini menunjukkan bagaimana kebijaksanaan Rasulullah dalam menggubal perlembagaan itu adalah untuk menyatukan rasa kasih dan rasa cinta pada ketika itu. Cuma Prof, saya tak nak tanya tentang Piagam Madinah tu. Saya nak tanya tentang perlembagaan negara kita. Sebab itu kita jemput Prof pada malam ini. Kerana kita nak melihat bagaimana peruntukan-peruntukan yang terkandung dalam perlembagaan negara kita dapat menyatukan pelbagai kaum bangsa di negara kita, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk para penonton yang sentiasa meraihkan rancangan KIT Islam ini.
Ya, kalau kita melihat kepada sejarah negara, boleh saya rangkumkan dalam satu ayat saja, iaitu perlembagaan kita ini meraihkan kepelbagaian, meletakkan Islam sebagai agama bagi negara dan meletakkan formula aman dan damai. Ya. Jadi kita yang mahu menyatakan bahawa apabila kita bercakap tentang perundangan atau kerangka umum, kerangka asas dalam pembentukan negara kita ini ialah meletakkan satu tonggak yang sangat jelas bahawa kita meletakkan Islam sebagai agama bagi negara kita, tetapi tidak menafikan kepelbagaian yang ada dari segi sosial, dari segi agama dan kepercayaan. Dan kita lengkapkan formula itu dengan aman dan damai. Saya fikir ini adalah juga semangat yang dibawa di dalam Piagam Madinah itu untuk menjadikan kita suatu bangsa. Konsep bernegara kita ialah konsep aman dan damai itu. Kalau melihat kepada sejarah juga, kita dapati bahawa perjuangan untuk mendapatkan perlembagaan itu juga menggunakan konsep orang menggunakan istilah konsep muhibbah. Okey, berkasih sayang. Betul. Saya fikir perkataan muhibbah ini perlulah kita angkat dalam konsep bernegara ini, ya. Ya, apabila kita merasakan kasih sayang antara satu sama lain yang tidak ada sempadan. Ya. Maknanya kasih sayang itu tidak ada sempadan kerana kita bernaung di bawah suatu negara yang mementingkan aman dan damai itu. Betul. Jadi dari dulu lagi kita telah meletakkan prinsip-prinsip asas kepada negara kita dalam konsep perpaduan, dalam konsep kebersamaan, dalam konsep at-ta'awun, membantu antara satu sama lain, yang menghormati antara satu sama lain. Sejarah menunjukkan bahawa perlembagaan itu dicapai ataupun peruntukan perlembagaan itu dibuat dengan persetujuan semua pihak, dengan mengambil kira pandangan semua pihak. Tidak kira mereka itu mempunyai budaya ataupun kedudukan dan agama yang berbeza. Tapi semua pihak diberikan peluang untuk memberikan pandangan. Contoh, semasa kita membuat perlembagaan itu, Suruhanjaya Perlembagaan atau dikenali sebagai Suruhanjaya RIT telah menerima 130 memorandum daripada pelbagai pihak yang tidak tersekat hanya untuk orang Melayu atau orang Islam sahaja. Dan kumpulan-kumpulan seperti dari segi persatuan-persatuan perniagaan China juga diambil kira, India juga diambil kira untuk mendapatkan satu persefahaman dan muhibah itu dalam pembentukan perlembagaan persekutuan. Itu saja, Ustaz. Boleh saya simpulkan bahawa perlembagaan negara kita adalah merupakan satu formula yang paling ampuh, kukuh, yang menyatukan seluruh kaum bangsa di negara kita ini dengan tajuk yang kita satukan cinta. Prof setuju dengan saya? Tidak boleh tidak bersetuju. Itulah seorang prof, bila dia bagi jawapan tu kita pula terkedu pula. Terima kasih Prof. Saya tidak mahu berbincang keseorangan, sebab itu kita minta Ustaz Nabil Ahmad bersama dengan kita. Dia duduk di hujung sana bukan semata-mata duduk, tapi dia sedang mentaakul ataupun menganalisis setiap mutiara kata yang disampaikan oleh kedua-dua panelis kita ini. Dan tugas Ustaz Nabil pada malam ini ialah dia untuk menganalisis dan membuat huraian lanjut tentang apa yang diperkatakan. Pusingan pertama, apa analisisnya Ustaz? Kata kuncinya ialah muhibbah. Saya ambil daripada Prof Datuk Dr. Syam Rahayu tadi. Dan menariknya bila kita lihat Ustaz, daripada perbincangan Yang Berhormat Senator dan juga Prof Datuk Dr. Syam Rahayu, melihat bahawa hakikatnya Malaysia ini menerima pakai segala bentuk yang membawa kepada keharmonian. Betul. Bahkan perkataan muhibbah itu diambil daripada perkataan Arab. Itu mahabbah, berkasih sayang. Maka dibentukkan menjadi muhibbah, rasa kasih sayang dizahirkan dan dikongsi bersama. Saya nak bersama dengan rakan-rakan para penonton untuk kita lihat seketika bila kita bawakan pakar perundangan di pentas forum, kita rugi kalau kita tidak mendasari hakikat perlembagaan negara.
bagaimana yang disebut dalam perkara ketiga perlembagaan negara perlembagaan persekutuan kita berkenaan dengan agama bagi persekutuan dalam kurungan 1 iaitu Islam ialah agama bagi persekutuan. Penjelasannya ialah tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Berarti Islam itu diangkat sebagai agama rasmi negara, dalam masa yang sama agama-agama lain boleh diamalkan. Pun begitu, saya nak bawakan beberapa petikan yang menjadi hujah sesetengah pihak yang lain, iaitu apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah mengeluarkan satu kenyataan satu ketika dahulu, iaitu don't make Malaysia an Islamic state. Kata Tunku, maksudnya ialah saya ingin memberitahu secara jelas bahawa negara ini bukan negara Islam seperti yang biasa difahami. Kita hanya memperuntukkan bahawa Islam adalah agama rasmi negara sahaja. Hasilnya diguna dan disalahguna sebenarnya oleh beberapa pihak, tambah-tambah pula digunakan media sosial dan platform ini dijadikan sebagai forum untuk berbincang bersama dengan netizen yang lain ataupun masyarakat awam. Bagaimana dalam satu forum dinyatakan bahawa Malaysia bukan negara sekular maupun negara Islam. Saya nak nyatakan tentang satu soalan yang mungkin menjadi persoalan umum masyarakat kita berkenaan dengan isu ini. Maka saya nak mengajukan soalan ini kepada Prof. Datuk Dr. Syam Rahayu berkenaan dengan pihak sekular. Secara khususnya akan sentiasa berpegang dengan hujah ini yang menyatakan bahawa berkenaan perkara ketiga perlembagaan persekutuan hanyalah bersifat rasmi. Di manakah titik noktanya? Saya mohon jawapan yang jelas daripada Profesor Datuk Doktor. Silakan. Kalau kita merujuk kepada perkara 3 itu sendiri, ia sebenarnya telah menafikan sifat sekular negara. Sebab negara itu menganut suatu agama yang dinamakan sebagai agama Islam. Betul. Dan ianya juga bukan perkara 3 sahaja. Saya rasa banyak lagi peruntukan dalam perlembagaan yang meletakkan keutamaan kepada agama Islam tanpa menafikan kedudukan dan kebolehan untuk agama-agama lain itu diamalkan. Jadi di sini ia amat menepati prinsip apa yang juga yang berhormat Tuan Haji sebut tadi, yang berhormat Menteri sebut tadi, bahawa kita hidup dalam rasa cinta di bawah naungan Islam. Jadi pada saya apabila melabelkan sesuatu itu, ia perlu dinilai dari segi sejarah, dari segi sosial dan juga dari segi perundangan. Bukan satu-satunya perkara 3 yang ada. Mungkin banyak lagi perkara dalam perlembagaan seperti perkara 12.2, perkara dalam jadual keempat, sumpah yang di Pertuan Agong dan sebagainya. Jadi saya fikir kita perlu hentikan polemik bercakap tentang sifat negara. Yang pentingnya yang kita mahu capai is not the form but the substance. Betul. Pada saya itu yang penting. Saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Prof itu Ustaz Nabil. Betul. Ustaz Nabil ada sesuatu yang lain lagi yang ingin dikongsi? Saya rasakan itu sebagai peringkat awal untuk membuka gelanggang ini. Baik. Agar kita boleh mendasari perlembagaan persekutuan kita dengan lebih baik. Ustaz Nabil bikin panas perbincangan kita pada malam ini ya. Tapi sebelum lebih panas kita berhenti rehat seketika. Anda sedang mengikuti Forum Perdana Ehwal Islam sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan pada tahun ini yang dibawakan kepada anda oleh JAKIM RTM dan ditaja oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Terima kasih kepada JAKIM atas inisiatif membawa 2 orang tokoh panel forum kita pada malam ini untuk mengupas tajuk Satukan Cinta sempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Kita beralih perbincangan kita selanjutnya. Saya nak minta Yang Berhormat Menteri yang selaku YB yang telah dipilih dan diberi kepercayaan untuk menerajui agensi agama ataupun hal ehwal agama di negara kita ini. Kalau berbalik kepada soal kedudukan Islam dalam perlembagaan, sudah jelas mengiktiraf bahawa Islam ini sebagai agama persekutuan dan kedudukannya sudah pasti bukan picisan. Sudah pasti perlu diangkat seperti mana kata Prof sebentar tadi, kedudukan yang begitu istimewa sekali. Apakah aspirasi yang cuba Yang Berhormat akan terapkan menerusi agensi-agensi di bawah YB, khususnya bagi memastikan gagasan keluarga Malaysia, keluarga sejahtera ini dapat dicapai sepenuhnya YB? Okey, terima kasih.
sebenarnya pengiktirafan terhadap Islam itu sebagai agama persekutuan ialah merupakan salah satu daripada kontrak sosial yang telah dipersetujui ketika kita nak memperoleh kemerdekaan. Bagi kita pula, orang-orang yang berada di kemudian ni, maka sudah tentulah, terutama macam saya sebut tadi, macam Tuan Pengerusi sebut tadi, apakah agenda yang saya nak bawa. Sudah tentulah saya nak melihat supaya Islam ini dipraktikkan. Bukan sahaja kita lihat Islam itu cantik, tetapi mesti dilihat dan diamalkan dengan secara cantik. Bukan saja kita tengok Islam itu adil, tetapi kita nak dilihat Islam itu merupakan satu ajaran yang adil. Maka dengan sebab itu, mungkin kita tidak boleh buat banyak perkara, tetapi dalam Islam telah pun meletakkan kaedah. Dia mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Naklah kamu takut kepada Allah dengan sekadar kemampuan yang ada kepada kamu. Begitu juga dengan hadis Nabi telah menyebut, dia kata, iza amartukum bisyai'in fa'tu mastata'tum wa iza nahaitukum anhu fajtanibuh. Apabila disuruh kepada kamu untuk buat benda baik, kamu buatlah sekadar kemampuan kamu. Tapi bila dilarang kamu daripada buat benda jahat, kamu kena tinggal secara total. Ini kaedah yang Nabi SAW ajar kepada kita. Begitu juga dengan kaedah para ulama telah meletakkan, dikatakan la yudrak kulluh la yutrak julluh. Kamu tak boleh buat semua, jangan kamu tinggalkan semua. Di sinilah peranan yang saya letakkan, bahawasanya dalam konteks saya diamanahkan untuk menjaga berkenaan dengan hal ehwal agama ini, maka tentu saya nak pamerkan Islam itu secara praktikal, terutama sesuai dengan realiti masyarakat kita. Saya nak supaya orang Islam ini mesti menunjukkan bahawasanya Islam itu adil dan baik dan dapat menarik untuk orang berminat melihat Islam itu secara praktikal. Maka dengan sebab itu saya telah pun dalam gagasan saya ada 5 inisiatif yang saya letakkan. Inisiatif yang pertama, pemantapan mental, jasmani dan rohani. Yang kedua ialah pemantapan sistem pendidikan Islam. Yang ketiganya pemantapan institusi kekeluargaan, sosial, komuniti Islam. Yang keempatnya pemantapan institusi masjid dan surau. Yang kelimanya pemantapan sosial ekonomi ummah. Maka dengan sebab itu harapan saya ialah untuk nak pamerkan Islam itu terbaik. Dan kita gunakan kesempatan yang ada itu untuk meletakkan Islam itu dihayati dan dilihat. Kita tak nak Islam itu digambarkan dalam bentuk yang Islamfobia. Islam dalam bentuk yang menakutkan. Sedangkan mereka itu melihat dalam bentuk yang tidak betul. Oleh itu saya cuba untuk mempamerkan Islam dari segi apa yang Nabi SAW ajar. Mereka tidak boleh mengambil, nak tengok Islam itu daripada sumber yang lain. Mereka tidak boleh nak tengok Islam itu daripada kacamata yang tak betul. Maka sebab tu ada patah menyebut, dia kata, kalau kamu nak tahu kenaan kebaikan seorang, kamu tanya kawan dia. Nak tahu keburukan seorang, tanya musuh dia. Begitu juga kita nak supaya nak tunjukkan Islam itu dalam bentuk yang baik dan ideal. Itulah yang dikehendaki dalam ajaran kita. Ya, jelas. Terima kasih YB. Bagaimana aspirasi ataupun gagasan yang diharapkan menerusi inisiatif Mantap untuk menterjemahkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam sudah pasti menjadi suatu cabaran kepada setiap agensi-agensi di bawah YB Menteri ini untuk menterjemahkan hasrat tersebut supaya Islam bukan sahaja sebagai eksklusif, tapi Islam ini adalah merupakan satu agama inklusif yang bermaksud bahawa kebaikan Islam itu dapat dirasai oleh semua umat, seluruh umat, khususnya di negara kita ini. Prof, kalau kita melihat tentang kesatuan cinta di negara kita ini, Prof sebagai penyandang kursi institusi Raja-Raja Melayu di UiTM, sudah pasti ada sesuatu yang hendak ditonjolkan melalui peranan institusi beraja, peranan Raja-Raja Melayu yang ada di negara kita ini. Bagaimana Prof dapat melihat bahawa mereka ataupun peranan institusi ini dapat menyatukan cinta seluruh kaum, bangsa dan agama di negara kita ini, Prof? Baik, Ustaz. Ramai yang menganggap institusi itu adalah suatu institusi warisan. Ya, benar, ia adalah institusi warisan.
Tetapi ia juga merupakan satu petunjuk bahawa itulah identiti negara yang menjadi tonggak kepada kekuatan dan keutuhan perpaduan, ya. Walaupun kita tidak menyatakan secara nyata dalam perlembagaan itu bahawa institusi raja ataupun yang di-Pertuan Agong itu adalah simbol bagi perpaduan, tetapi itu adalah kefahamannya. Sebab baginda itu baginda yang di-Pertuan Agong pada institusi beraja pada peringkat persekutuan, Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Pemerintah pada peringkat negeri-negeri, dan juga pada peringkat persekutuan kita ada Majlis Raja-Raja. Ketiga-tiga institusi ini bukan hanya dikaitkan dengan orang Melayu, walaupun kita menggunakan istilah Raja-Raja Melayu, tetapi Raja-Raja itu merupakan ketua utama negara, atau ada orang menterjemahkan sebagai kepala utama negara. Baginda merupakan payung. Saya selalu menggunakan istilah pancuran keadilan. Baginda merupakan satu tempat di mana rakyat semua meletakkan baginda pada suatu tempat yang sangat tinggi dan meletakkan baginda itu sebagai suatu guardian ataupun penjaga kepada keseluruhan rakyat tanpa mengira warna kulit, keturunan, budaya dan sebagainya. Jadi atas menggunakan istilah pancuran keadilan itu, saya percaya institusi beraja itu akan menjadi satu tonggak kepada perpaduan negara, dan sebenarnya telah terbukti. Telah sekian lama kita mengamalkan sistem beraja ini merujuk kepada sejarah negara. Kita berada di bawah pentadbiran kuasa asing lebih kurang 446 tahun, tetapi institusi beraja itu kekal utuh dan menyumbang kepada pembangunan negara, pembentukan dan seterusnya pembinaan dan pembangunan negara. Jadi tidak ada orang yang tersisih. Tidak ada kumpulan masyarakat yang tersisih daripada institusi beraja ini, dan baginda juga dianggap sebagai atau diterima sebagai suatu institusi yang menjadi tonggak ataupun orang kata menjadi bukan sekadar simbol. Saya tidak suka menggunakan yang di-Pertuan Agong sebagai simbol. Sebab kita mahukan institusi itu bergerak sebagai suatu institusi yang menjalankan fungsi, bukan semata-mata simbol, ya. Jadi apa yang ada dalam perlembagaan itu, kalau kita lihat, pertama, yang di-Pertuan Agong itu adalah ketua utama negara atau kepala utama negara. Keduanya, yang di-Pertuan Agong itu menjaga ketiga-tiga kumpulan besar negara kita, iaitu orang-orang Melayu, anak-anak negeri Sabah dan Sarawak, serta komuniti-komuniti lain yang tidak dinamakan. Jadi maksudnya ia bergantung ataupun ia berdekatan dengan semua etnik, semua kaum, semua komuniti yang ada di negara kita ini. Kita melihat kepada peruntukan contoh perkara 153, perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Dan begitu juga dengan kita lihat kepada jadual keempat yang saya sebut sebelum ini, bahawa baginda yang di-Pertuan Agong mengangkat sumpah untuk mentadbir ke negara ini berlandaskan kepada keadilan dan undang-undang, serta sentiasa meletakkan Islam itu sebagai pada satu tempat yang lebih tinggi dan semana-mana diiktiraf oleh perlembagaan itu sendiri. Tapi keywordnya ialah, kata kuncinya ialah keadilan. Jadi saya akhiri untuk jawapan saya pada persoalan yang Ustaz kemukakan tadi ialah, raja-raja itu adalah pancuran kepada keadilan dan tidak mengira apa keturunan atau bangsa atau komuniti atau etnik rakyat bagi negara kita. Kewujudan segelintir pihak yang mempertikaikan fungsi keadilan institusi raja ini, dan mereka memperjuangkan supaya nak mentiadakan ataupun menghapuskan institusi raja ini. Adakah mereka tidak faham dengan sebenar-benarnya, ataupun mereka rasa tertindas, ada rasa tidak mendapat keadilan sebenar? Ringkas saja, Prof. Saya nampak sebenarnya kumpulan ini sebenarnya teruja dengan apa yang dikatakan lebih baik di negara lain. Tapi saya tidak percaya itu sesuai bagi Malaysia, sebab sejarah menunjukkan bahawa sumbangan institusi beraja ini adalah suatu yang tidak boleh dinafikan oleh fakta sejarah, dan juga masa depan Malaysia pada saya masih lagi mengharapkan sumbangan institusi beraja. Terima kasih. Jawapan yang begitu baik untuk dihayati oleh seluruh
warga negara ataupun bukan warga negara yang berada di negara kita maupun di luar negara perlu memahami tentang konteks sebenar prinsip keadilan yang terdapat dalam perlembagaan dan juga institusi Raja-Raja Melayu. Saya sekali lagi nak serahkan kepada sahabat saya Ustaz Nabil, dan saya tertunggu-tunggu apakah fakta ataupun persoalan yang boleh menghangatkan lagi suasana malam kita ini. Silakan Ustaz. Baik Ustaz, kita nak bawa untuk terus menelusuri kisah hidup Nabi SAW sebab kita masih lagi bersama-sama dalam penghayatan sempena dengan sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan. Kita nak bawa, kita lihat bagaimana Nabi boleh membentuk satu tamadun Islam yang hebat dengan masyarakat dengan kepelbagaian latar belakang. Dan jika dilihat balik bagaimana Nabi SAW sampai di kota Madinah yang pada waktu itu dikabarkan lebih kurang penduduk asal mereka bercampur dengan penduduk yang hadir daripada luar semata-mata untuk menanti ketibaan Nabi SAW, lebih kurang 10,000 orang. Betul. Dan 5,000 di kalangan mereka adalah penduduk asal sekali dengan sahabat-sahabat daripada Muhajirin Mekah. Bererti bukanlah keseluruhan itu adalah penduduk asal Madinah. Pun begitu bagaimana Nabi SAW telah tiba mempamerkan Islam dengan cara yang baik dan akhirnya boleh diterima pakai oleh seluruh masyarakat. Dan ini cukup menarik untuk saya bawakan bagaimana keadaan kita di Malaysia. Ya. Dan dilihat daripada mata luar bahawa Malaysia sebuah negara yang unik dengan kepelbagaian bangsanya, etniknya, dan inilah perkara yang patut kita syukuri. Jadi Ustaz Zakaria, saya nak bawakan untuk kita lihat di antara jumlah populasi negara kita yang semakin meningkat. Yang disebutkan oleh Jabatan Perangkaan bahawa jumlah penduduk Malaysia dianggarkan seramai 32.75 juta pada suku tahun 2021. Meningkat 0.4% daripada 32.62 juta. Yang mana penduduk lelaki masih mengatasi wanita dan masing-masing berjumlah 16.83 juta dan 15.92 juta adalah wanita. Dan saya bawakan ini di antara grafik yang dikeluarkan ataupun Perangkaan Demografi Malaysia oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2021. Bagaimanapun kita boleh lihat bahawa ini di antara catatan sehingga suku pertama tahun 2021. Peningkatan berlaku. Dalam masa yang sama kita lihat bahawa saya nak bawakan penduduk warga negara mengikut kumpulan etnik. Untuk kita lihat bagaimana kepelbagaian dalam negara kita. 20.9 juta ataupun disebut 69.7% adalah di kalangan bumi putera. 22.5% yang ini 6.7 juta adalah warga ataupun bangsa Cina. Manakala 2.0 juta ataupun 6.8% adalah berbangsa India. Dan lain-lain iaitu 1% adalah lain-lain, bangsa lain-lain. Dan di sini dilihat bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan demokrasi dan membawa kepada nilai perpaduan melalui perlembagaan persekutuan yang sedia ada. Pun begitu, kalau kita lihat dalam demografi yang dikeluarkan pada tahun 2019, meningkat jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2020, begitu juga pada tahun 2021. Dan saya nak ajukan soalan ini bersesuaian dengan kehadiran Yang Berhormat Senator Menteri kita berkenaan dengan situasi kita pada hari ini berdepan dengan kepelbagaian bangsa, bahkan rencam masyarakat kita. Saya nak melihat bagaimana untuk YB memberikan pandangan apabila melihat masyarakat kita yang unik, yang bersifat majmuk dengan kepelbagaian latar belakang bangsa itu sendiri. Bagaimana baik YB yang memposisikan kedudukan YB sendiri selaku menteri yang menguruskan hal ehwal agama Islam di Malaysia dalam kemajmukan rakyat. Mohon komen Yang Berhormat Senator. Okey, terima kasih kepada pengurusi, terima kasih Ustaz Nabil. Sebab tu realiti di negara kita ni pertamanya kita lihat trust kepada politik ataupun kedudukan masyarakat ni ialah orang-orang Islam dan Melayu. Yang kedua ialah kehadiran dalam masyarakat majmuk. Maka ini ialah merupakan realiti yang berlaku di dalam negara kita. Maka dengan sebab itu jangan kita anggap kewujudan masyarakat majmuk ini satu musibah ataupun satu malapetaka. Malahan ini ialah kita anggap sebagai satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita nak melihat bagaimana kebijaksanaan untuk kita menguruskan kewujudan masyarakat majmuk. Itulah katakan Ustaz Nabi tadi ialah wujudnya masyarakat kita ni yang cukup unik. Yang cukup unik. Ya. Tetapi terasnya ialah disebutkan oleh Prof tadi ialah soal keamanan, keadilan yang mesti ada. Maka dengan sebab itu dalam hal seperti begini saya
walaupun kita jagakan sebagai bahagian hal ehwal agama. Walaupun dalam parlimen bawah ni ada seorang wakil daripada pembangkang, dia kata apakah tugas menteri yang duduk jaga ni, jaga agama Islam saja ke jaga agama lain-lain sama? Saya jawab, kita hanya diamanahkan untuk menjaga hal ehwal berkenaan dengan agama Islam. Betul. Walaupun kita menjaga tentang agama Islam, kita tetap menghormati tentang kewujudan agama-agama lain dan juga kewujudan tentang bangsa-bangsa lain. Kerana kita yakin Islam itu ialah adil. Islam marah kepada kita. Kita tidak boleh untuk menzalimi orang lain. Kita tidak boleh menyakiti hati orang lain. Kita tidak boleh untuk menginaya orang lain. Maka sebab itu konsep yang kita pegang, kita tetap memberikan keadilan kepada orang, kerana kita tahu walaupun kita menyakit hati orang lain yang bukan Islam, tetap dianggap dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti. Sebab itu bila saya pegang portfolio ini, kita tetap kita melaksanakan keadilan untuk semua orang, hatta dalam soal pemberian musaadah dan juga pemberian-pemberian terutama COVID, kita tetap berikan juga kepada orang bukan Islam. Terima kasih. Okey, saya tertarik apa yang diperkatakan Ustaz Nabil oleh YB Menteri sebentar tadi, bagaimana cabaran kita untuk menjadikan agensi-agensi agama ni bukan sekadar memikirkan tentang kelompok kita, hal ehwal agama Islam semata-mata. Tetapi yang lebih menarik itu adalah apabila kita menterjemahkan budaya, ciri-ciri, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam itu, sebenarnya dia memberi manfaat kepada penganut ataupun seluruh rakyat di negara kita ini. Saya cuma nak bertanya kepada YB Menteri tentang strategi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman pemerintahan baginda yang dapat menyatukan cinta pelbagai kaum pada ketika itu, dan bagaimana boleh kita jadikan strategi untuk kita menyatukan bangsa agama di negara kita ini. Tapi bukan jawab sekarang YB, kerana kita nak berhenti rehat seketika. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, dan alhamdulillah JAKIM, RTM dan juga Bank Islam membawakan kepada anda Forum Perdana Ehwal Islam, dan kami membincangkan dengan topik Satukan Cinta. Seperti yang telah saya sebutkan sebentar tadi, pada pusingan berikutnya ini kita ingin melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebijaksanaan yang dipamerkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam memimpin ummah yang pelbagai kemajmukannya pada ketika itu. Mungkin YB dapat memetik beberapa fakta-fakta ataupun strategi-strategi yang dilakukan oleh Rasulullah untuk kita renungi dan sama-sama kita hayati, untuk kita aplikasikan dalam konteks negara keluarga Malaysia pada hari ini, yang berhormat. Okey, terima kasih. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan baginda ni selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nak menunjukkan apabila wafatnya baginda itu, maknanya Islam itu sudah lengkap petunjuk dia. Antara petunjuk yang kita dapat lihat seperti yang tadi, baginda telah pun berjaya menyatu padukan dari kalangan orang-orang yang bergaduh. Cuba bayangkan dalam masyarakat jahiliah dulu, ada dari kalangan mereka bergaduh sampai 40 tahun. Punca dia bukan kerana bunuh orang ataupun rebut perempuan. Punca dia hanyalah kerana tersilap. Panah dia tu terkena kepada kaki unta. 40 tahun bergaduh. Bukan 4 hari, bukan 4 bulan, bukan 4 tahun, 40 tahun bergaduh. Nak menunjukkan, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya melakukan itu semua. Atas asas yang kita tunjukkan ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menunjukkan satu formula yang jelas dalam surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13. Saya tidak baca ayat itu kerana panjang sangat. Yang pertamanya, formula yang pertama, kita dapat lihat dalam konteks masyarakat kita, iaitu janganlah kita mencemuh dan merendah-rendahkan yang lain. La yaskhar qaumun min qaumin. Sama. Yang kedua, iaitu
wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu menyatakan keaiban setengah yang lain. Itu ialah formula yang kedua. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu memanggil antara satu dengan lain dengan gelaran yang buruk. Yang keempat ialah jauhilah ijtanibu katsiran minaz-zann. Naklah kamu jauh daripada sangkaan. Yang kelima, jangan wala tajassasu, jangan kamu mengintip atau mencari kesalahan dan keaiban orang lain. Yang keenam, iaitu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu setengah yang lain mengumpat antara orang lain. Dan yang ketujuhnya ialah li ta'arafu, kamu saling mengenali antara satu dengan sama lain. Sebenarnya tajuk ni kena buat tajuk forum lain. Itu nak menunjukkan gitu. Ini formula yang saya sebutnya secara umum. Yang Allah Ta'ala gariskan dan Nabi pula tunjukkan kepada kita. Maka dalam konteks kita ni pula untuk bicara berkenaan dengan keluarga Malaysia. Bila sebut keluarga Malaysia ni, kita ni langit satu, bumi satu yang kita junjung. Sama ada Cina, Melayu, India, Siam, Dayak, Kadazan, Iban, semuanya ialah satu. Maka sebab itu kita cuba untuk menyantuni dan kita juga memberikan pertolongan kepada mereka. Dalam hal ini seperti mana baru-baru ini bermula 4 Oktober yang lalu, di mana pihak agensi di bawah saya melalui Jawi dan Mawid, kita telah pun memberi peruntukan sebanyak 10,700,000 untuk 70 surau dan masjid di wilayah Persekutuan untuk mengagihkan makanan sehari 8,400. Kita edarkan makanan setiap hari. Tak kira sama ada di Cina, India, Melayu, boleh ambil di surau dan masjid. Kenapa? Kita nak buktikan masjid ini adalah merupakan tempat untuk kita bermasyarakat. Tempat bukan saja untuk kita nak solat, kita nak bagi tahu ini adalah merupakan tempat untuk kita berkasih sayang dan kita tolong-menolong antara satu sama lain dalam keluarga Malaysia. Terima kasih. Terima kasih YB. 7 formula yang disebutkan oleh Al-Quran, diterjemahkan, diaplikasikan oleh baginda Nabi SAW, dapat memupuk kesatuan cinta di kalangan masyarakat pada ketika itu. Namun di negara kita ini, isu-isu yang sensitif, yang menyentuh hak-hak kaum yang lain dan antara satu kaum dengan kaum yang lain itu kadang-kadang boleh mencetuskan bibit-bibit permusuhan, pertengkaran dan sebagainya. Saya nak tanya Prof, seperti isu yang sering berlaku tentang pertembungan hak di antara satu penganut agama dengan agama yang lain, isu penggunaan kalimah Allah umpamanya, isu untuk beragama, isu hak untuk murtad, perebutan mayat antara agama, hak penjagaan anak ketika berlaku perceraian non-Muslim umpamanya. Adakah perasaan rasa teraniaya, rasa tidak puas hati ataupun merasakan hak mereka tidak dipenuhi? Bagaimana Prof melihat tentang isu-isu yang seumpama ini? Adakah terdapat kelompongan dalam perlembagaan atau bagaimana Prof? Saya percaya dalam kita menghadapi ataupun mendepani permasalahan dalam kalangan masyarakat itu, ini kita tidak dapat lari. Ya. Cuma kalau kita lihat kepada bagaimana perlembagaan itu cuba menyelesaikan permasalahan ini, pertama supaya diberikan kebebasan-kebebasan itu dengan meletakkan juga beberapa syarat kepada kebebasan itu. Terutamanya contohlah kalau kita lihat kepada kebebasan bersuara, maka adalah juga sekatan-sekatan atau hak-hak tertentu. Kerana prinsip utama dari segi kebebasan ini adalah prinsip untuk menjaga keharmonian masyarakat umum. Ia tidak hanya kepada kepentingan individu. Itu satu. Yang keduanya, apabila kita mempunyai perbezaan-perbezaan pandangan, maka sistem dalam bernegara ini meletakkan kedudukan badan kehakiman. Jadi apabila badan kehakiman ini tugasnya tidak lain ialah untuk menyelesaikan pertikaian. Jadi pertikaian itu diselesaikan di mahkamah. Jadi apabila mahkamah telah meletakkan
keputusan-keputusan tertentu, maka hendaklah kita pihak-pihak ini menghormati keputusan mahkamah. Kedua. Yang ketiganya, ia melibatkan kefahaman ataupun bagaimana sifat diplomatik dan sifat maaf-memaaf dalam kalangan masyarakat. Yang ini sebenarnya tidak boleh dikawal oleh undang-undang saja. Ia perlu dikawal dengan kepribadian masyarakat Malaysia. Jadi kita tidak lagi menggunakan istilah see you in court. Tidak menggunakan istilah saya tuntut di mahkamah. Tetapi lebih eloklah untuk kita menyelesaikan masalah itu di luar mahkamah. Dan ini juga adalah ajaran agama kita. Ajaran agama yang menggalakkan kita sebagai melakukan sulh. Muhibah tadi. Muhibah tadi, consultation tadi. Jadi suluh itu ataupun rundingan, mediation antara kita itu adalah, kita itu bukan bermakna Islam dan Islam ya. Sebab kalau kita bercakap tentang negara, ia bukan melibatkan hanya satu kelompok masyarakat. Jadi semua masyarakat itu, tidak kira bangsa dan tidak kira agama itu, hendaklah mempunyai kepribadian tinggi, mengamalkan budaya yang tinggi, supaya kita sama-sama boleh hidup dengan menerima perbezaan yang saya katakan tadi, meraihkan kepelbagaian. Tapi pada masa yang sama memperkukuhkan perpaduan. Yang ini yang boleh menjadikan kita ini suatu masyarakat yang bukan hanya untuk pergi ke mahkamah dan menyelesaikan masalah. Tapi perlulah kita juga meneliti bagaimana kita, sekiranya kita mempunyai kepribadian yang rendah, maka akan porak-perandailah selalu negara kita. Jadi di samping mempunyai sistem perundangan yang mantap, kita juga mempunyai jiwa-jiwa yang besar. Prof, saya nak tanya satu Prof yang dari hati Prof sendirilah. Kalau Prof melihat keadaan masyarakat di negara kita sekarang ni ya, kalau kita melihat tentang isu yang berlaku, tentang apa yang budaya masyarakat kita sama Islam ataupun bukan Islam ya, dalam media sosial dan sebagainya. Adakah Prof merasakan bahawa pengamalan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu dihayati sepenuhnya oleh warga negara kita? Minta maaf itu soalan. Kalau saya merujuk kepada Formula 7 tadi yang diberikan oleh Yang Berhormat Senator, kita agak ketinggalan. Ya. Jujur dari hati saya, kita sering mencemuh antara satu sama lain, sering merendah-rendahkan antara satu sama lain dengan panggilan yang buruk-buruk. Yang itu saya fikir, kadang-kadang saya pejam mata, saya tutup telinga, saya tidak mahu baca, saya tidak mahu dengar. Okey, Prof. Terima kasih atas jawapan ikhlas itu. Ustaz Nampil, ada sesuatu lagi yang ingin dikongsikan? Ya, apabila kita mendengar ulasan daripada kedua-dua panelis yang amat bertuahlah bagi kita. Yang jarang-jarang mereka ini dapat bersama, jadi kita dapat mengambil beberapa intipatinya. Antaranya ialah bagaimana kerangka yang dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita hidup berteraskan dengan payung mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka kehidupan di dunia diteraskan pula dengan perlembagaan yang diasaskan untuk kita melihat perjalanan kita menuju kehidupan ini dengan lebih baik. Jadi Ustaz, kadang-kadang kita duduk di Malaysia, isu di Malaysia pun membuatkan kita penat. Jadi saya nak ungkapkan untuk kita hari ini, berfikir sejenak. Sejauh mana nilai kemerdekaan yang sebelum ini diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air, yang hari ini sepatutnya kita sama-sama berpadu kekuatan dan tenaga untuk menjaga hak itu. Tetapi paling bimbang, kata Datuk Dr. Syam Rahayu tadi, kata Yang Berhormat Senator tadi, apabila tangan-tangan kita sendiri mencemari nilai-nilai yang telah pun diperolehi oleh mereka yang berjuang untuk memartabatkan negara kita menjadi sebuah negara yang merdeka. Saya bawakan di antara isu-isu yang pernah dan masih lagi menjadi perbualan di kalangan kita. Antaranya ialah isu kalimah Allah yang mungkin akan ditimbul dan diprovokasikan lagi. Begitu juga dengan hudud yang dianggap sebagai zalim. Bahkan juga ada dikatakan bahawa dipergunakan oleh sesetengah pihak untuk keuntungannya. Begitu juga dengan faraid, menuntut hak sama rata. Dan saya nak bawakan kepada anda isu antarabangsa yang patut kita sama-sama depani untuk kita melihat bagaimana Islam itu melihat keadaan lebih baik dalam hidup kita. Pertama, ia berkenaan dengan tuntutan Komengo.
Saya sorot kembali untuk kita lihat bagaimana berlaku sepanjang setiap 4 tahun. Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHRC akan mengkaji dan meneliti perkembangan serta prestasi isu-isu yang melibatkan hak asasi sejak tahun 2019 yang melibatkan 193 buah negara-negara PBB termasuk Malaysia. Salah satu di antara tuntutan dan desakan Komengo yang menimbulkan kontroversi, Ustaz. Ya. Perlu kita lihat seperti mana yang dilaporkan dalam laporan tersebut, antaranya Malaysia digesa untuk mengiktiraf hak-hak sexual orientation and gender identity SOGI, terutamanya hak-hak lesbian, gay, bisexual, transgender, yakni LGBT, dan implikasi besar ialah boleh membawa kepada amalan kebebasan orientasi seksual songsang, termasuk memberi kebenaran untuk mengiktiraf perkahwinan sesama jenis. Cukup bahaya, Ustaz. Ya. Dan yang kedua ialah berkenaan dengan ICED ataupun Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum, yang mana telah pun diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ketika mana dianggap sebagai salah satu usaha untuk dimurnikan dalam kehidupan masyarakat, dan telah diluluskan pada 21 Disember 1965. Tujuannya ialah untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi bangsa dan mengelakkan segala bentuk resis dengan tujuan untuk mempromosikan kefahaman intrabangsa dan juga begitu juga membina komuniti antarabangsa yang bebas daripada sebarang bentuk diskriminasi. Jadi Ustaz, saya nak tanya satu soalan kepada Prof. Datuk Dr. Syam Rahayu. Apabila isu-isu ni menjadi bualan di kalangan media sosial dan sebagainya, saya nak minta sedikit pandangan, Prof. Boleh dikatakan mereka melihat dan bertujuan untuk mempromosikan nilai kebebasan. Itu hak mereka yang menyatakan bahawa isu-isu ini adalah hak kebebasan. Tetapi apabila dilihat dari sudut kita dalam masyarakat Muslim, dan ini boleh mengganggu-gugat nilai keamanan, bahkan boleh merosakkan kefahaman agama. Pada pandangan Prof sendiri, bagaimana untuk kita membetulkan salah faham yang berlaku dan bagaimana untuk mengukuhkan keyakinan umat Islam? Dalam konteks sebuah negara, Ustaz Nabil, kita balik kepada apa yang dinyatakan dengan tegas dalam perlembagaan itu. Jadi selagi mana kita berpegang kepada nilai agama itu ataupun kepercayaan agama itu hendaklah diangkat sentiasa menjadi tunjang, pasak kepada setiap apa perbuatan. Kalau kita bercakap tentang kebebasan itu tidak boleh menafikan Tuhan. Kebebasan itu tidak boleh menafikan kesopanan dan kesusilaan. Kebebasan itu tidak boleh menafikan keluhuran perlembagaan yang kita ada. Jadi berdemokrasilah kita, bagaimanapun jangan lupa Tuhan. Masya Allah. Itu sajalah pandangan saya. Terima kasih kepada Prof atas jawapan sebentar tadi. Kita nak teruskan perbincangan ini. Saya nak minta pandangan Yang Berhormat Menteri tentang segala isu yang kita bincangkan, segala isu yang dibangkitkan, fakta-fakta dan juga data yang dikemukakan oleh Ustaz Nabil sebentar tadi, dan juga apa yang disebut oleh Prof secara luhur yang lahir dari hatinya sebentar tadi. Adakah ini merupakan satu cabaran kepada YB yang mengepalai agensi agama di negara kita ini untuk berhadapan dengan situasi budaya masyarakat kita yang semakin luntur pegangan akhlaknya terhadap pegangan agamanya, begitu juga dengan kewujudan kumpulan-kumpulan yang ekstremis agama, bukan saja agama Islam, bahkan agama-agama lain wujud juga segelintir. Jadi bagaimanakah pendekatan kesederhanaan wasatiyah yang dibawa melalui perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita promosikan YB dalam kehidupan kita beragama, bersosial, berpolitik dan sebagainya. Bagaimana pandangan YB? Terima kasih. Nabi SAW menyebut, dia kata khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu ialah pertengahan. Dan sebab itulah Islam dia kata ifrat wa tafrid. Kita tak boleh sangat orang kata terlampau kurang dan terlampau lebih. Mesti duduk dalam keadaan wasatiyah, pertengahan. Pertengahan bukan berarti kita mengizinkan benda yang halal itu jadi haram, haram itu halal. Tapi wasatiyah itu ialah kita mengikut panduan yang diajar oleh agama kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu dalam Islam dia tidak mengiktiraf orang yang melampau ni. Malam pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang sahabat datang berjumpa dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanya bagaimanakah kelakuan baginda dalam soal solat, dalam soal ibadat Nabi. Mereka kata kami tak boleh.
Hak Nabi buat tu dia tak pala dia Nabi. Dia dijamin syurga sebagainya. Kami kena lebih. Hak seorang tu kata, dia kata usalli laila abada. Aku nak semayang sepanjang masa, tak mau tidur. Kan? Hak seorang lagi pula dia kata asumu dahra wala uftiru. Aku pula nak puasa tak mau buka. Pasal nak lawan Nabi ni. Nabi buka. Nabi tak pala Nabi. Aku tak Nabi. Dan hak ketiga pula dia kata ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Aku pula tak nak perempuan dan aku tak nak menikah. Bila benda tu sampai kat Nabi, Nabi kata, kamu buat begitu, paman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tak ikut apa yang aku bawa, itu bukan daripada ajaran aku. Ini kita tengok bagaimana Nabi telah memberikan panduan kepada kita. Begitu juga dengan satu sabda Nabi SAW memberi amaran. Nabi sebut, diriwayatkan daripada Muslim. Di mana baginda menyatakan halakan mutanatti'un. Celakalah orang yang melampau. Orang yang melampau. Orang yang melampau. Kerana melampau ini, dia merosakkan agama dia, diri dia, keluarga dia dan juga masyarakat dia. Nah, soal melampau ni kadang-kadang orang nampak Islamnya kita sebut tadi kan. Betul. Tapi sebenarnya dalam agama lain pun ada yang bunuh dekat New Zealand tu pelampau agama juga. Yang bunuh orang semayang Jumaat sebagainya itu pelampau agama juga. Sebab tu dalam konteks ini kalau orang nak kata Islam tu tak melampau, mungkin dia dapat maklumat yang salah ditulis oleh orientalis dan musuh-musuh Islam menjadikan dia tu silap faham. Allahuakbar. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas penjelasan sebentar tadi bahawa Islam itu dibawakan dalam konteks wasatiyah dan sudah pastikan wasatiyah itu perlu difahami, konsep wasatiyah itu perlu difahami dengan jelas supaya kita tidak terbabas ataupun terjejas daripada landasan yang sebenar. Prof, saya rasa ini soalan yang terakhir yang saya nak tanya kepada Prof tentang kedudukan Islam dalam perlembagaan, dan kita sudah pasti perlembagaan meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dan juga peruntukan-peruntukan lain. Pada pandangan Prof, adakah apa yang hak-hak bagi umat Islam pada saat dan ketika ini sudah memadai, ataupun ada lagi ruang-ruang yang perlu kita tambah baik? Sebagai contoh dalam bajet, tidak beberapa hari lagi kita akan mendengar pembentangan bajet 2022. Kalau 2021 peruntukan untuk hal ehwal Islam 1.4 bilion umpamanya untuk lebih 70% penganut agama Islam di negara kita ini, 70% lebih penganut agama Islam. Adakah memadai 1.4 bilion itu pada pandangan Prof atau sesuatu angka yang lain? Saya tidak berapa pandai untuk menentukan angka-angka itu, ya Ustaz. Tapi saya boleh berkongsi apa yang dibenarkan dalam perlembagaan itu sendiri. Ya. Jadi saya mengambil ataupun menyatakan bahawa kedudukan agama Islam itu adalah suatu agama bagi negara. Maka pastinya ia menjadi tanggungjawab negara. Jadi di sini Islam itu seperti yang Ustaz kata dari awal, Islam itu bukannya eksklusif, Islam itu adalah inklusif. Yang Berhormat Senator juga menyatakan bahawa Islam itu adalah agama yang memberikan keadilan kepada semua pihak. Ya, jadi di sini dapatlah kita nyatakan bahawa apabila perlembagaan meletakkan Islam sebagai agama bagi negara, memberikan kedudukan istimewa kepada institusi-institusi Islam, sama ada pada peringkat negeri atau peringkat persekutuan. Yang kita yakin bahawa perlembagaan dalam perkara 12 dalam fasal 2 itu menetapkan dengan jelas bahawa kerajaan pada peringkat persekutuan atau pada peringkat negeri boleh memberi sumbangan keuangan atau sumber manusia kepada agama Islam. Jadi inilah yang perlu diangkat oleh pihak kerajaan kerana ia adalah suatu yang disebut dalam perlembagaan, bukan baru. Sejak mula kita merdeka dahulu lagi. Jadi pada saya, marilah kita sama-sama mengisi peruntukan perlembagaan. Jangan kita abaikan. Kalau kita mengangkat perlembagaan itu sebagai undang-undang yang luhur, maka pihak kerajaan, bahkan semua ahli dewan, Dewan Negara dan Dewan Rakyat untuk mengangkat keluhuran perlembagaan, memberikan apa yang benar dan nyata, apa yang telas dan apa yang terlalu, orang kata apa, diterima oleh semua masyarakat bahawa itulah undang-undang negara kita.
kita. Ya. Maka saya fikir semua ahli masyarakat perlu menetapkan bahawa institusi-institusi Islam ini perlu dijaga oleh semua pihak, bukan sahaja kerajaan, Ya. semua pihak. Mafhum mukhalafahnya Prof ataupun faham di sebaliknya ialah berapapun peruntukan yang diperuntukkan untuk pembangunan hal ehwal Islam atau apapun hak-hak yang diperuntukkan untuk umat Islam, maka tidak sewajarnya lah ada pihak-pihak yang mempertikaikannya, sebab sudah pasti apa yang diputuskan secara syura oleh pemerintah pasti membawa keadilan bukan saja untuk bangsa-bangsa tertentu, bahkan untuk sekeluarga Malaysia yang diperkenalkan, yang diperjuangkan. Saya kira itulah perbincangan kita pada malam ini tentang tajuk Satukan Cinta. Saya minta maaf pada Ustaz Nabil kerana kita tidak ada ruang yang lain untuk memperkatakan. Mungkin Ustaz Nabil ada lagi yang nak mengulas tentang ini, tapi saya kira sekadar itu saja dulu untuk malam ini, insya-Allah Ustaz Nabil, kerana tajuk yang kita bawakan ini merupakan satu tajuk yang sangat menarik, lain pada yang lain, sempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan tahun 1443 Hijri. Pada kali ini Satukan Cinta. Peranan kita semua bukan hanya kita menuding jari kepada orang lain, tetapi lihatlah diri kita, apakah sumbangan kita untuk membangunkan bangsa dan juga negara kita. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan juga yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, dan tidak ketinggalan kepada rakan saya Ustaz Nabil, dan juga juru bahasa isyarat kita yang tidak henti-henti membantu untuk memberi faham kepada rakan-rakan kita, Muhammad Zaid Abdul Samad. Terima kasih juga, dan terima kasih kepada penganjur JAKIM, RTM dan juga Bank Islam Malaysia Berhad. Kita berjumpa lagi di lain waktu lain ketika.